itu kita bergantung kepada keperluan semasa lah. Kita juga dalam hak arak ni pun kita ambil kira pandangan daripada masyarakat bukan Islam sendiri. Sebabnya saya cerita tu serang lah, ada yang peniaga-peniaga kedai arak ni dia tak mau dah tambah. Yang sedang berniaga sekarang ni dia tidak bersetuju kita tambah lesen ni kerana yang ada ni pada pandangan setengah mereka lah sudah mencukupi. Jadi kalau tambah lagi bisnes going very, more kompetitif lah. Kalau sekarang ni ada, katakanlah ada di Kota Baru ni 35 premis yang membenarkan menjual arak. Kalau tambah lagi menjejaskan perniagaan 35 peniaga ni, sedangkan dah cukup dah. Tapi secara terbukanya mungkin kerajaan akan buat pengumuman lepas-lepas ni lah. Kalau ada keperluan, kita tidak ada masalah. Sebab arak ni berbeza dengan judi. Arak ni hak untuk orang bukan Islam. Please quote me. Dalam pemerintahan Islam, minum arak adalah hak orang bukan Islam, selagi dia tidak menimbulkan kacau ganggu kepada publik dan sebagainya. Lain daripada judi. Judi is totally out, totally banned di Kelantan. So dekat isu ni, kalau isu ni isu baru pula. Adakah MPKB dia buatkan satu like compound, satu compound dekat Putrajaya, dia tak jual non-Muslim punya benda. Kita tidak buat secara dalam satu kompleks. No. Kita tak ada. Dasar kita tak ada lagi. Misalnya dalam satu hotel ke, satu sudut untuk ni, kita tidak ada. Tidak ada sekarang ni. Kalau you nak pergi minum arak, you duduk di hotel, you nak minum arak, you pergi kedai minum arak. You cannot drink within the hotel compound lah, tak boleh. Itu public. Itu more than privacy, Wak. Apa lagi you nak? So like 7 days, contohnya 7 days. Bawah tu dia sekarang ada jual arak tu tidak akan digunakan. Siapa tu? 7 days. 7 days. Oh, yang jalan perkara cepat tu. Tak boleh lah macam tu. Walaupun dia owner tak boleh. You owner dia Chinese, you cannot sekat. You tak boleh sekat orang Islam pergi duduk di hotel. Kan? Sama juga hotel orang Melayu. You tak boleh sekat orang bukan Melayu, bukan Islam pergi duduk hotel tu. And then you datang ke MPKB, you kata, oh saya kena buka kedai arak sebab hotel saya ni ada orang bukan Islam. Tak boleh. Serupa juga hotel orang bukan Islam, dia kata saya nak buka kedai arak bawah ni sebab pelanggan saya semua orang bukan Islam. Takkan you boleh sekat orang Islam nak masuk duduk hotel you? Tak boleh. Itu lagi melanggar hak asasi manusia. Ada setengah-setengah tempat ini yang dia buat macam park saja. Boleh buka ke dapat di Kelantan? Dia macam satu contoh. Dekat dengan ofis saya tu, dekat Serekos tempat kedai tayar tu, ada satu kedai. Malam saya masuk tu, saya try masuk. Tapi dia strictly for non-Muslim. Tapi dalam dia memang macam park. Memang macam disco, siap ada dengan ni apa semua. Itu satu contoh. Lepas tu di jalan Cemerlang pun ada, di belakang dia pun ada banyak. Itu saya confuse. Adakah biasa arak boleh macam tu ataupun tidak? Dia Okey, apa yang ada di Kelantan ini ialah restoran, kita panggil restoran Cina tak biasa. Saja bahasa biasa lah, restoran Cina. Restoran untuk menjual ataupun membekalkan minuman keras untuk orang Islam saja di restoran-restoran, kedai makan, bukanlah satu tempat hiburan. Sebab di Kelantan ni tempat hiburan karaoke kita tak benarkan, kelab malam kita tak benarkan, pub kita tak benarkan. Kalau pub tu, Cik Adran, kalau satu pub tu tidak menyediakan minuman keras pun tidak boleh. Tak apalah. Saya cerita ni hak peraturan. Di Kelantan ini pub saja tanpa minuman keras pun tak boleh. Apatah lagi pub ataupun yang seumpamanya yang ada menyediakan minuman keras.
Nak minum minuman keras, pergi tempat di restoran minuman keras. Di jalan Kebun Sultan tu banyak kita bagi. Jadi yang ada tu adalah melanggar syarat lah. Melanggar syarat, itu perniagaan itu kita perlu kuat kuasa lah. Ya. Dan tidak ada lesen. Lesen tak pernah dikeluarkan. Ya. Tapi tak semua orang kenal park ni. Setengah orang tak pernah tengok park. Dia sebab tengok design dia tu. Macam kami reporter, macam saya pernah crime reporter di Kuala Lumpur. Okey. Yalah, kita di Kelantan ni tak pernah duduk Kuala Lumpur ni tak kenal park ni. Itu yang dah tahu beza dia tu. Mimi tak kenal. Dah lah, secara umumnya joke aside lah. Joke aside. Saya mengesahkan perniagaan seumpama itu tidak ada lesen. Masalah wujud tak wujud tu masalah lain. Masalah wujud boleh jadi ada, tapi itu tidak ada lesen dan tertakluk kepada peraturan lesen kita. Kita boleh ambil tindakan, kita boleh pergi seal, kita boleh pergi kunci. So better watch out lah. Dan kita sebenarnya pernah sita, tapi sebagaimana sebut tadi lah, bila kita compound, dia bayar compound, kemudian dia nak buka balik. Kita pergi tengok. Kalau dia jual, dia tidak menjalankan kegiatan yang sama, walaupun di premen sama, jalan lah, jual makan saja tak apa. Tapi the moment dia ulang balik, kita pergi sita balik. Tapi sampai satu peringkat, kalau sekiranya dia terus menjalankan perniagaan yang tidak tu, kita boleh sampai peringkat kunci dan juga kita boleh rampas barang. Itu biasa ya. Biasa ya, MPKB ni rampas barang-barang yang tidak dibenarkan, misalnya alat-alat karaoke dan sebagainya, dan arak pun kalau tak ada lesen kita rampas. Yang ada lesen lah. Bukan kita sekat. Polis pun yang ada lesen dia tak saman, yang saman dia tak ada lesen. Kenapa pergi kedai yang tak ada lesen tu? Orang yang menjalankan perniagaan tanpa lesen tu mesti dia ni ada something behind it. Dia mesti dia rancang nak melakukan kesalahan tu. Panjang pula cerita ni, kedai kucing. So saya rasa itu lah. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Siapa cadang? Ya? Nak tanya dia. Boleh, no problem. I'm willing. Dengan reporter pun saya berani, dengan orang tak reporter lagi berani. Tak apa, kita jelasnya gini. Kita kerajaan yang bertanggungjawab. Kerajaan tempatan yang bertanggungjawab. Apa yang kita buat, kita yakin kita buat ikut peraturan. Kalaulah sekiranya sampai satu masa didapati apa yang kita buat bercanggah dengan undang-undang, kita baikilah. Setakat ini tak ada mahkamah yang mengatakan kita ni melanggar peraturan. Gitulah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.